Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Tiba-tiba saya ditanya oleh kawan, Tok Mat Hasan, Muhammad Hasan, benar-benar akan keluar dari UMNO dalam masa terdekat. Betul atau tidak? Jadi soalan ini soalan yang cukup menarik, cukup pedas, tetapi jujur sekarang belum ada tren yang kita boleh kata Tok Mat Hasan betul-betul akan keluar. Tetapi kalau kita tengok tren politik Malaysia sekarang, memang wujud beberapa faktor yang boleh membuka kemungkinan itu. Mari saya breakdown beberapa sebab punca yang boleh menyebabkan Tok Mat Hasan keluar daripada UMNO. Pertama, tekanan dalaman parti politik. UMNO sekarang berdepan dengan konflik dalaman di antara kem yang pro kerajaan dan juga kem yang lebih keras. Tok Mat Hasan pernah dilihat sebagai satu moderate stabilizer. Tapi kalau dia rasa suara dia makin diketepikan, itu boleh jadi faktor penentu kepada perkara tersebut. Nombor 2, hubungan dengan kepimpinan tertinggi. Dinamik di antara Ahmad Zahid Hamidi sangat-sangat penting di antara Tok Mat Hasan dan Zahid Hamidi. Kalau tiba-tiba berlakunya pergeseran besar, contohnya hala 7 parti, pembahagian kuasa, itu boleh jadi trigger yang sangat besar. Dan yang ketiga, landscape politik yang sangat dinamik dan sentiasa berubah di negara Malaysia. Dengan kewujudan gabungan seperti Perikatan Nasional, Pakatan Harapan, sekarang ruang politik di Malaysia semakin fleksibel dan sukar untuk dijangka. Sentiasa boleh berubah dari masa ke semasa. Lompat parti bukan lagi perkara yang luar biasa. Bukan lagi perkara yang mustahil. Bukan lagi perkara yang tidak pernah berlaku di dalam politik Malaysia. Nombor 4, sekiranya keluar daripada UMNO itu adalah satu strategi survival politik, tidak mustahil boleh berlaku. Kalau UMNO makin melemah dalam pilihan raya yang akan datang, pemimpin mungkin cari platform lain untuk kekal relevan. Kesannya jika Tok Mat Hasan keluar daripada UMNO. Nombor 1, impak besar kepada UMNO. Tok Mat Hasan ni bukan orang-orang biasa. Bukan orang biasa-biasa. Dia bekas Menteri Besar Negeri Sembilan dan ada pengaruh di dalam akar umbit. Kalau dia boleh melemahkan moral parti, kalau dia keluar, dia boleh melemahkan moral parti, terutamanya di kawasan yang tertentu. Nombor 3, kesan kepada kerajaan semasa juga akan dilihat sangat besar. Kalau dia lompat ke blok lain, ia boleh ubah keseimbangan sokongan kepada kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim. Tapi impak itu bergantung sama ada dia bawa MP lain atau tidak. Nombor 3, signal kepada pemimpin yang lain. Kalau Tok Mat Hasan keluar daripada UMNO, ia boleh jadi presenden untuk orang lain ikut jejak langkah. Ini boleh mencetuskan satu gelombang baru lompat parti. Nombor 4, pengaruh yang cukup besar kepada pengundi Melayu. Tok Mat Hasan ada image yang lebih grounded dan lebih praktikal. Pergerakan dia boleh menarik sebahagian daripada pengundi Melayu ke blok-blok tertentu. Tapi realiti sekarang secara jujur, walaupun semua kemungkinan ini wujud, hakikatnya Tok Mat Hasan masih loyal, setia, kekal taat kepada UMNO setakat ini. Dia juga dikenali sebagai pemimpin yang lebih berhati-hati dan strategik. Bukan jenis buka langkah, buat langkah drastik tanpa sebab yang kuat. Secara kesimpulan, ia boleh berlaku dalam politik Malaysia, apapun boleh berlaku. Tetapi akan berlaku dalam masa dekat, tidak. Setakat ini masih rendah dan masih lagi tidak. Kecuali berlaku krisis besar di dalam UMNO. Tinggalkan komen Anda, adakah Anda setuju dengan pendapat ini atau bagaimana? Kita jumpa lagi, bye-bye. Sebelum saya teruskan, izinkan saya untuk berkongsi manfaat sesama kita. Bagi anda yang sedang berikhtiar kerana ada sakit penyakit 3 serangkai, kencing manis, buah pinggang, darah tinggi, kolesterol, gout, apa saja penyakit termasuk penyakit saraf, penyakit lelaki, penyakit perempuan, kanser, mata, hati, apa saja. Saya ingin kongsikan produk daripada For Life Research, Transfer Factor.
Produk ini adalah produk saintis yang boleh meningkatkan imun badan Anda sehingga 437% kekuatan imun badan. Ini boleh membantu kita untuk melawan penyakit dan boleh sembuh dengan kekuatan imun badan. For Life ada banyak produk, okey, bukan ini satu saja. Ada banyak contoh-contoh produk dia. Contohnya ini produk nama dia Glucoach. Glucoach ini khas untuk yang kencing manis. Kemudian glutamin pun ada, kemudian untuk mata pun ada, macam-macam ada. Okey, jadi dia boleh meningkatkan imun badan anda sehingga 437% kekuatan melawan penyakit. Ianya sangat terbukti dengan laporan daripada saintis membuktikan bahawa ia ialah miracle molecule. Ini bukan produk tepi jalan. Ini produk saintis sangat-sangat berkesan, sudah terbukti secara klinikal, sudah dikaji, terbaik. Dan juga telah diterima oleh doktor-doktor di seluruh dunia, telah masuk di dalam Physician Desk Reference. Dia adalah bukan dadah, tidak ada kesan sampingan. Kementerian Kesihatan Malaysia juga telah menerima Transofactor sebagai selamat dan boleh diambil oleh sesiapa sahaja. Paling bagus, dia bukan sahaja ada testimoni beribu-ribu, berpuluh-puluh ribu, malahan juga dia ada clinical abstract. Transofactor clinical abstract ini keputusan kajian saintis yang telah dilakukan di serata dunia. Bagi anda yang sangat memerlukan, sila dial nombor telefon tertera di atas. Dia akan berhubung dengan anda. Jangan telefon dia, sila WhatsApp dia. Kerana jika anda telefon, dia tidak sambut. Okay? Anda WhatsApp, dia akan jawab. Alright. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan kerana sudah menamatkan video ini dengan baik sekali. Saya ingin kongsikan beberapa buah buku yang sangat menarik. Ini saya sisipkan. Yang pertama, Muslihat Mahathir. Sekiranya anda berminat untuk melihat bagaimana Muslihat Mahathir yang dituliskan di dalam buku ini, anda boleh baca ini untuk menambahkan pengetahuan anda, untuk anda tahu siapa Mahathir yang sebenarnya. Buku ini sangat luar biasa. Ketika saya membaca, saya terkejut. Wow! Dan saya semakin berilmu. Kedua, buku yang kedua yang saya ingin kongsikan pada anda ialah Pemikiran Tun Mahathir. Ini ditulis oleh seorang pakar yang sangat-sangat luar biasa, merungkai. Dia kasih pecah semua pemikiran Tun Mahathir. Ini bukunya yang sangat luar biasa. Sekiranya anda mau tahu macam mana Mahathir punya cara berfikir, ini dia. Dan yang ketiga, buku yang saya ingin kongsikan bagi anda ialah tajuk dia Paradise Lost Mahathir. Okey, ini dia beritahu bagaimana paradise itu surga yang diwar-warkan di Malaysia nampaknya sudah hilang menurut Mahathir. Ada buku ni, kalau anda berminat untuk beli, tekan, ada di Shopee. Okey, saya bagi link dia. Alright. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Wow, akhirnya apa yang saya duk kata selama ini, apa yang saya ramal selama ini bakal jadi kenyataan. Rafizi sendiri menyatakan bahawa DAP berisiko meninggalkan Pakatan Harapan. Ini merupakan topik yang diperbincangkan terutamanya dalam konteks strategi politik masa kini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, ini spekulasi strategi PRU ke-16 yang terbaru yang baru kita terima. Terdapat pandangan yang menjangkakan bahawa kemungkinan besar DAP bergerak secara berasingan dan solo. Ini menyebabkan bahaya besar untuk Pakatan Harapan, terutamanya Datuk Seri Anwar Ibrahim. Terdapat pandangan yang menjangkakan kemungkinan DAP bergerak secara berasingan atau membentuk gabungan baru bersama dengan Rafizi Ramli untuk menghadapi PRU 16. Ekoran kekalahan teruk di dalam pilihan raya kecil atau negeri, terutamanya pilihan raya di Sabah baru-baru ini. Nah, kedua, ada sentimen dalaman yang perlu untuk dipertimbangkan juga, yaitu beberapa pihak telah menyuarakan kebimbangan mengenai kestabilan Pakatan Harapan dan mencadangkan agar DAP tidaklah terus mengikut rentak rakan gabungan yang dianggap bakal merugikan. Dengan banyak konflik yang berlaku sekarang di dalam PKR sendiri,
di mana orang kuat dia, Rafizi Ramli, telah pun dipinggirkan. Malah bila masa saja Rafizi Ramli sebenarnya boleh dibuang, dan sebenarnya secara lembut dia sudah pun dibuang. Cuma saja dia tidak boleh dibuang kerana dia adalah MP kerajaan. Kalau dibuang kosonglah kan dia gitu. Jadi beberapa pihak menyuarakan kebimbangan tersebut. Nah, tuan-tuan dan puan-puan, penafian kestabilan pula sebaliknya pemimpin DAP seperti Ahli Parlimen Bangi, Sahrezan Johan menegaskan bahawa Pakatan Harapan berada dalam keadaan stabil. Seia sekata untuk memperkukuhkan reformasi. Hubungan dalam MPH dikatakan utuh dan tidak menunjukkan tanda-tanda perpecahan yang serius. Malah kekal fokus untuk reformasi institusi. Dalam konteks sejarah, kita pernah dengar tuan-tuan dan puan-puan, ini bukan satu yang baru. Dalam konteks sejarah lalu, kita tahu bahawa kenyataan lama oleh pemimpin DAP terutamanya pada tahun 2018 pernah juga menyebut tentang kesediaan untuk meninggalkan gabungan itu jika prinsip perjuangan diketepikan. Ini telah pun dimasukkan di dalam mana? Di dalam berita, di Malaysia Gazette dan 7 lagi berita laman berita sesawang arus perdana. Jadi ini bukan perkara yang luar biasa. Ini perkara sudah pernah pun berlaku di mana DAP sendiri menyatakan bahawa mereka sedia meninggalkan gabungan ini sekiranya prinsip perjuangan diketepikan. Secara keseluruhannya tuan-tuan dan puan-puan, isu ini lebih dilihat sebagai satu polemik atau strategi politik dalaman berbanding perpecahan yang nyata. Tetapi ini bukan satu yang mustahil. Ini bukan satu yang mustahil, ini satu yang sangat-sangat tidak mustahil. Pasti boleh berlaku. Dan ada satu video yang saya tengok sekarang ni di DAP berisiko tinggalkan PH. Ikut Rafizi hadapi PRU 16, adakah DAP akan bekerjasama dengan Rafizi meninggalkan Pakatan Harapan untuk bertanding secara solo? Mari kita lihat bersama-sama nanti apa yang terjadi. Okey? Tuan-tuan dan puan-puan, mari kita tunggu saja apa yang bakal berlaku. Bye-bye. Sebelum saya teruskan, izinkan saya untuk berkongsi manfaat sesama kita. Bagi anda yang sedang berikhtiar kerana ada sakit penyakit 3 serangkai, kencing manis, buah pinggang, darah tinggi, kolesterol, gout, apa saja penyakit termasuk penyakit saraf, penyakit lelaki, penyakit perempuan, kanser, mata, hati, apa saja. Saya ingin kongsikan produk daripada 4Life Research, Transofactor. Produk ini adalah produk saintis yang boleh meningkatkan imun badan anda sehingga 437% kekuatan imun badan. Ini boleh membantu kita untuk melawan penyakit dan boleh sembuh dengan kekuatan imun badan. 4Life ada banyak produk, okey, bukan ini satu saja. Ada banyak contoh-contoh produk dia. Contohnya ini produk nama dia Glucoach. Glucoach ini khas untuk yang kencing manis. Kemudian glutamin pun ada, kemudian untuk mata pun ada, macam-macam ada. Okey, jadi dia boleh meningkatkan imun badan anda sehingga 437% kekuatan melawan penyakit. Ianya sangat terbukti dengan laporan daripada saintis membuktikan bahawa ia ialah miracle molecule. Ini bukan produk tepi jalan. Ini produk saintis sangat-sangat berkesan. Sudah terbukti secara klinikal. Sudah dikaji. Terbaik. Dan juga telah diterima oleh doktor-doktor di seluruh dunia. Telah masuk di dalam Physician Desk Reference. Dia adalah bukan dadah. Tidak ada kesan sampingan. Kementerian Kesihatan Malaysia juga telah menerima Transofactor sebagai selamat dan boleh diambil oleh sesiapa sahaja. Paling bagus, dia bukan sahaja ada testimoni beribu-ribu, berpuluh-puluh ribu, malahan juga dia ada clinical abstract. Transofactor clinical abstract ini keputusan kajian saintis yang telah dilakukan di serata dunia. Bagi anda yang sangat memerlukan, sila dial nombor telefon tertera di atas. Dia akan berhubung dengan anda. Jangan telefon dia, sila WhatsApp dia. Kerana jika anda telefon, dia tidak sambut. Okay? Anda WhatsApp, dia akan jawab. Alright.
Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan karena sudah menamatkan video ini dengan baik sekali. Saya ingin kongsikan beberapa buah buku yang sangat menarik. Ini saya sisipkan. Yang pertama, Muslihat Mahathir. Sekiranya Anda berminat untuk melihat bagaimana Muslihat Mahathir yang dituliskan di dalam buku ini, Anda boleh baca ini untuk menambahkan pengetahuan Anda, untuk Anda tahu siapa Mahathir yang sebenarnya. Buku ini sangat luar biasa. Ketika saya membaca, saya terkejut. Wow! Dan saya semakin berilmu. Kedua, buku yang kedua yang saya ingin kongsikan pada Anda ialah Pemikiran Tun Mahathir. Ini ditulis oleh seorang pakar yang sangat-sangat luar biasa, merungkai. Dia kasih pecah semua pemikiran Tun Mahathir. Ini bukunya yang sangat luar biasa. Sekiranya Anda mau tahu macam mana Mahathir punya cara berpikir, ini dia. Dan yang ketiga, buku yang saya ingin kongsikan bagi Anda ialah tajuk dia Paradise Lost Mahathir. Okey, ini dia beritahu bagaimana paradise itu surga yang diwar-warkan di Malaysia nampaknya sudah hilang menurut Mahathir. Ada buku ni, kalau anda berminat untuk beli, tekan, ada di Shopee. Okey, saya bagi link dia. Alright. Salam sejahtera Malaysia. Baru sebentar tadi saya dapat satu maklumat yang agak mengejutkan. DAP menarik sokongan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim. DAP tidak lagi mau memberikan sokongan kepada Pakatan Harapan, PKR, kerana tidak lagi setuju dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itulah yang saya nampak dalam satu thumbnail dari satu channel video YouTube. Hei, ini pelik betul. Tapi tidak mustahil untuk DAP letak jawatan pula tarik sokongan. Sekiranya mereka sudah puas, tidak lagi mau bekerja sama dengan PKR, mereka mau berjalan solo, mereka tidak peduli lagi sama ada boleh menjadi kerajaan ataupun tidak perlu jadi kerajaan, yang penting mereka menegakkan apa yang mereka rasa benar, tidak mustahil mereka menarik sokongan. Dan sekiranya DAP menarik sokongan, saya pasti Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam masalah cukup besar. Dalam masalah yang sangat-sangat besar. Okey, so sekarang ini huru-hara di media sosial, terutamanya media sosial yang berkaitan dengan politik, yang mana nampaknya memang tidak dinafikan Datuk Seri Anwar Ibrahim memang sedang kehilangan sokongan sekarang. Ini memang sah. Saya dapat sahkan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim sekarang ini sedang kehilangan sokongan. Di mana di Negeri Sembilan sudah hilang sokongan. Kemungkinan besar akan ada tempat yang lain lagi yang dikuasai oleh UMNO atau yang bergabung dengan UMNO. Datuk Seri Anwar Ibrahim bakal kehilangan sokongan lagi. Takkan Zahid biarkan saja semua ini berlaku kan. Takkan Zahid tak tahu. Dia tahu, mesti tahunya lah. Takkanlah Presiden Parti tidak tahu apa yang berlaku di dalam selok-belok parti dia sendiri. Ini mesti Zahid tahu. Tapi apapun, kita tidak pasti sama ada ini direstui oleh Zahid Hamidi atau nanti bakal akan ada penafian daripada Zahid Hamidi. Kononnya dia tidak tahu, kononnya tiada apa-apa berlaku, kononnya macam-macam lagi penafian. Kita tunggu saja. Tapi satu yang pasti ialah Datuk Seri Anwar Ibrahim memang sedang kehilangan sokongan. Ya, walaupun begitu, kalau saya ditanya siapa Perdana Menteri seterusnya, itu yang bikin bingung. Itu yang bikin bingung. Siapa yang boleh jadi Perdana Menteri seterusnya? Itulah yang paling bikin bingung. Tapi DAP, saya pikir setakat ini DAP tidak akan tarik sokongan, dan itu hanyalah satu sandiwara politik, sandiwara ura-ura. Walau bagaimanapun, di Malaysia memang segala sesuatu kebanyakan bermula dengan kabar angin. Okey, bermula dengan kabar angin dan akhirnya jadi kabar benar. Nah, kita tunggu saja adakah kabar angin
akan menjadi kabar benar sekali lagi kali ini. Saya pun tidak tahu, kita tunggu sajalah no. Oke, baik, tinggalkan komen. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Selamat petang kepada anda semua. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, adakah Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong bakal akan terima surat perletakan jawatan daripada Perdana Menteri Malaysia sekarang ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim? Adakah Baginda yang di Pertuan Agong bakal akan menerima surat pembubaran, permohonan pembubaran Dewan Parlimen Malaysia tidak lama lagi? Ini semua perkara yang sentiasa tidak mustahil di dalam politik Malaysia. Ini semua adalah perkara yang biasa terjadi di dalam politik Malaysia, yang pernah terjadi dan tidak mustahil untuk berlaku sekali lagi. Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak ada pilihan lain selain menulis surat meletak jawatan dan menulis surat dia mengumumkan atau memaklumkan kepada Baginda yang di Pertuan Agong bahawa dia kehilangan majoriti sekiranya dia betul-betul sudah tidak ada lagi kepercayaan. Ini bersangkutan dengan apa yang berlaku di Negeri Sembilan, di mana UMNO telah pun mengumumkan bahawa mereka menarik semua sokongan, menarik balik sokongan daripada Menteri Besar sekarang ini. Jadi disahkanlah, kalau tidak ada perubahan memang Negeri Sembilan sudah tumbang. Jadi ini pasti akan mempengaruhi juga apa yang berlaku di parlimen nanti. Ini pasti akan ada kaitan juga. Walaupun nanti akan dinafikan, pasti ada orang nafikan ini tidak berlaku, ini tidak berlaku. Tapi orang pandai juga. Bukan semua orang tidak pandai. Bukan semua orang tidak pergi universiti. Bukan semua orang tidak pergi sekolah. Ramai orang pandai juga. Ramai orang pandai untuk menilai keadaan semasa juga. Dan penilaian saya, ini pasti akan ada domino effect. Ini pasti akan ada juga kaitannya dengan apa yang berlaku nanti di parlimen. Tidak mustahil, kemungkinan tidak mustahil jika Zahid Hamidi merancang untuk menarik balik semua sokongan UMNO daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini tidak mustahil. Dan sekiranya UMNO dapat meyakinkan sekutu-sekutu yang lain atau ahli parlimen bebas yang lain, memang Datuk Seri Anwar Ibrahim perlu letak jawatan. Tetapi setakat ini kalau hanya UMNO sahaja menarik diri, UMNO sahaja meletak jawatan kah, atau tarik sokongan kah, atau tiba-tiba khianat kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim kah, Datuk Seri Anwar Ibrahim belum tumbang. Tetapi kalau ada domino effect, memanglah jadilah. Kalau tiba-tiba GPS kah, GRS kah, tarik sokongan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim, ini memang boleh menyebabkan Datuk Seri Anwar Ibrahim kehilangan sokongan dan akhirnya terpaksa letak jawatan. Sila tinggalkan komen anda, apa pendapat anda. Kita jumpa lagi, bye-bye. Sebelum saya teruskan, izinkan saya untuk berkongsi manfaat sesama kita. Bagi anda yang sedang berikhtiar kerana ada sakit penyakit 3 serangkai, kencing manis, buah pinggang, darah tinggi, kolesterol, gout, apa saja penyakit termasuk penyakit saraf, penyakit lelaki, penyakit perempuan, kanser, mata, hati, apa saja. Saya ingin kongsikan produk daripada 4Life Research, Transfer Factor. Produk ini adalah produk saintis yang boleh meningkatkan imun badan anda sehingga 437% kekuatan imun badan. Ini boleh membantu kita untuk melawan penyakit dan boleh sembuh dengan kekuatan imun badan. 4Life ada banyak produk, okey, bukan ini satu saja. Ada banyak contoh-contoh produk dia. Contohnya ini produk nama dia Glucoach. Glucoach ini khas untuk yang kencing manis. Kemudian glutamin pun ada, kemudian untuk mata pun ada, macam-macam ada. Okey, jadi
dia boleh meningkatkan imun badan Anda sehingga 437% kekuatan melawan penyakit. Ianya sangat terbukti dengan laporan daripada saintis membuktikan bahawa ia ialah miracle molecule. Ini bukan produk tepi jalan. Ini produk saintis sangat-sangat berkesan, sudah terbukti secara klinikal, sudah dikaji, terbaik. Dan juga telah diterima oleh doktor-doktor di seluruh dunia, telah masuk di dalam Physician Desk Reference. Dia adalah bukan dadah, tidak ada kesan sampingan. Kementerian Kesihatan Malaysia juga telah menerima Transofactor sebagai selamat dan boleh diambil oleh sesiapa sahaja. Paling bagus, dia bukan sahaja ada testimoni beribu-ribu, berpuluh-puluh ribu, malahan juga dia ada clinical abstract. Transofactor clinical abstract ini keputusan kajian saintis yang telah dilakukan di serata dunia. Bagi anda yang sangat memerlukan, sila dial nombor telefon tertera di atas. Dia akan berhubung dengan anda. Jangan telefon dia, sila WhatsApp dia. Kerana jika anda telefon, dia tidak sambut. Okay? Anda WhatsApp, dia akan jawab. Alright. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan kerana sudah menamatkan video ini dengan baik sekali. Saya ingin kongsikan beberapa buah buku yang sangat menarik. Ini saya sisipkan. Yang pertama, Muslihat Mahathir. Sekiranya anda berminat untuk melihat bagaimana Muslihat Mahathir yang dituliskan di dalam buku ini, anda boleh baca ini untuk menambahkan pengetahuan anda, untuk anda tahu siapa Mahathir yang sebenarnya. Buku ini sangat luar biasa. Ketika saya membaca, saya terkejut. Wow! Dan saya semakin berilmu. Buku yang kedua yang saya ingin kongsikan pada anda ialah Pemikiran Tun Mahathir. Ini ditulis oleh seorang pakar yang sangat-sangat luar biasa, merungkai. Dia kasih pecah semua pemikiran Tun Mahathir. Ini bukunya yang sangat luar biasa. Sekiranya anda mau tahu macam mana Mahathir punya cara berfikir, ini dia. Dan yang ketiga, buku yang saya ingin kongsikan bagi anda ialah tajuk dia Paradise Lost Mahathir. Okay? Ini dia beritahu bagaimana paradise itu surga yang diwar-warkan di Malaysia nampaknya sudah hilang menurut Mahathir. Ada buku ni, kalau anda berminat untuk beli, tekan, ada di Shopee. Okey, saya bagi link dia. Alright. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Selamat petang. Direct to the point saja. Sudah disahkan bahawa Kerajaan Pakatan Harapan Barisan Nasional di Negeri Sembilan tumbang, musnah, roboh. Akhirnya UMNO telah mengesahkan bahawa mereka menarik balik sokongan daripada Menteri Besar Negeri Sembilan. Dan ini bermakna Pakatan Harapan hanya ada 17 kerusi. Sedangkan mereka memerlukan 19 kerusi untuk memerintah di Negeri Sembilan. Dengan menarik dirinya UMNO, makna kata memang dah sah betul. Memang sudah sah, mereka telah tumbang. Adakah ini akan menyebabkan satu sandiwara baru, drama baru politik Malaysia yang bakal tercipta? Dan adakah ini akan menyebabkan Datuk Seri Anwar Ibrahim pun akan merasa kesannya tidak lama lagi? Adakah UMNO juga akan menarik sokongan daripada Pakatan Harapan di Kerajaan Madani? Tapi ingat, sekiranya UMNO menarik sokongan daripada Kerajaan Pakatan Harapan Madani, Datuk Seri Anwar Ibrahim belum tumbang. Tetapi selalunya ada domino effect. Domino effect ini maksudnya, bila satu parti yang besar menarik sokongan, ada parti-parti yang lain dan ada juga MP-MP yang daripada bebas yang kemungkinan juga akan menarik sokongan. Dan akhirnya Datuk Seri Anwar Ibrahim akan tumbang kalau semua tarik diri. Dan akhirnya, kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak ada lagi
majoriti cukup, sekurang-kurangnya separuh di Dewan Rakyat, di Parlimen, tidak ada pilihan selain daripada beliau perlu untuk menyatakan bahawa dirinya sudah tidak ada lagi majoriti kepada yang di Pertuan Agong. Agong dengan itu terpaksalah menerima perletakan jawatan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan akan sama ada pilihan raya secepat mungkin ataupun ada orang yang akan dilantik setelah dapat membuktikan bahawa dirinya ada majoriti. Tetapi saya fikir sekarang yang lebih logik ialah bertahan sampai pilihan raya. Daripada bikin bingung, lebih baik bertahan dulu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Negeri Sembilan memang sah sekiranya ini tidak berubah. Sekiranya tidak berubah apa yang berlaku di Negeri Sembilan sekarang ini, sah Negeri Sembilan Pakatan Harapan tumbang, dan sah Negeri Sembilan perlu ada pilihan raya ataupun perlunya seorang ahli Dewan Undangan Negeri, ataupun tidak pasti kalau di Negeri Sembilan apa yang mereka sebut, mungkin undang, perlu ada seorang yang cukup majoriti dapat membuktikan bahawa beliau ada cukup majoriti untuk membentuk kerajaan baru. Kita tunggu siapa? Makin panas nampaknya politik Malaysia. Bye-bye.